Konsep komunikasi persuasif dan habitus consumer Gen Z dalam konteks periklanan augmented reality, Scoping Review. Hal-hal yang dibincangkan adalah latar belakang kajian, permasalahan kajian, objektif, metodologi, perbincangan konsep, model konseptual, kesimpulan. Latar belakang kajian, situasi dan isu. Perkembangan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 telah mengubah struktur pemasaran secara global menyebabkan komunikasi melalui periklanan menjadi lebih kompetitif. Pendekatan baru harus digunakan oleh pemasar dengan mengintegrasikan dunia realiti dan dunia maya seperti teknologi augmented reality ke dalam strategi pemasaran. Namun begitu, penggunaan periklanan teknologi AR akan menjadi efektif sekiranya generasi berpengetahuan teknologi wujud bersama. Maka Gen Z amat menepati ciri-ciri yang dinyatakan oleh pengkaji. Hal ini kerana Gen Z merupakan kohort generasi yang mempunyai tahap kebergantungan tinggi terhadap teknologi yang boleh membantu mempercepatkan proses adaptasi sesuatu teknologi. Permasalahan kajian. Inovasi teknologi menyebabkan perbezaan perilaku konsumer mengikut kohort generasi. Kajian empirikal oleh Nielsen 2018 mendapati bahawa generasi Z suka memberi perhatian kepada periklanan dan menyebabkan pembaziran iklan. Hua Ju, Ji-Hoon, J-Kim juga mencadangkan untuk meletakkan mekanisme teori di sebalik iklan AR dan VR untuk memahami kesan komunikasi persuasi periklanan yang menggunakan teknologi AR. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti konsep-konsep komunikasi persuasif dalam periklanan teknologi AR. Objektif kedua adalah untuk mengenal pasti konsep habitus consumer generasi Z dalam komunikasi persuasif periklanan teknologi AR. Metodologi kajian. Metodologi dalam penyusunan literatur untuk membentuk kerangka konseptual adalah melalui cara scoping review. Menurut Sarami Foroshani et al., ia merupakan cara penelit melihat topik kajian secara meluas. Pencarian artikel, buku dan tesis di Scopus, Emerald, Science Direct, ACM, Springer dan lain-lain lagi. Kunci pencarian, augmented reality and advertising, persuasive as Generation Z and Industrial 4.0 dan lain-lain lagi. Konsep sandaran kajian. Salah satu kaedah pengukuran dalam memahami keberkesanan periklanan adalah melalui pengukuran sikap dan faktor-faktor yang mempengaruhi niat membeli. Perubahan sikap individu yang dinyatakan dalam teori pembujukan adalah berdasarkan jumlah pemprosesan maklumat atau rasional kognitif individu sama ada melalui laluan sentral atau laluan periferal. Konsep komunikasi persuasi boleh diukur melalui kualiti hujah iaitu menggunakan hujah sebagai talikan utama, sumber kredibiliti iklan yang menggunakan model sebagai talikan utama, tanggapan kreativiti iklan yang menggunakan kreativiti sebagai talikan utama. Kualiti hujah adalah maklumat yang diproses oleh seseorang individu melalui laluan utama atau sentral. Laluan utama bermaksud keterlibatan tinggi seseorang individu yang cenderung untuk memahami serta menilai kekuatan mesej dengan teliti. Kajian Cow dan Du 2020 telah mendapati bahawa kualiti hujah mempunyai kesan komunikasi persuasif bagi mempengaruhi sikap konsumer. OTT et al. Mendapati kualiti hujah adalah lebih kuat berbanding sumber kredibiliti. Sumber kredibiliti dianggap sebagai salah satu isyarat laluan periferal. Laluan periferal bermaksud seseorang individu tidak melalui pemprosesan mesej secara mendalam dan komunikasi persuasif terdorong oleh dimensi kredibiliti sumber seperti kepercayaan terhadap kredibiliti, daya tarikan dan kepakaran subjek yang digunakan. Dalam kajian Lemansky dan Villegas 2015, hasil mendapati terdapat kesan utama bagi kredibiliti sumber dan jenis tarikan iklan terhadap sikap. Tanggapan kreativiti. Perubahan sikap konsumer bukan sahaja ditentukan oleh pemikiran dan kepercayaan seseorang kepada sesuatu produk tetapi juga perasaan dan emosi. Dalam konteks kajian ini, faktor tanggapan kreativiti juga diukur kerana merupakan faktor penentu yang penting dalam melihat keberkesanan sesuatu iklan. Oleh itu, dua jenis rayuan iklan yang selalu digunakan dalam proses pembujukan adalah iklan berbentuk rasional atau emosi. Untuk menjawab objektif yang kedua, habitus juga menjadi konsep sandaran dalam kajian. Devi menyatakan bahawa konsep habitus mesti difahami sebagai konsep hubungan di mana habitus, modal dan lapangan adalah satu praktis. Terdapat 4 modal yang diperkenalkan oleh Bourdieu
iaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Lapangan pula adalah ruang di mana individu mempamerkan posisi sosial mereka. Habitus dan modal teknologi. Habitus membantu menerangkan sejarah dan pengalaman hidup seseorang individu dalam konteks sosial yang membentuk persepsi dan tindakan ke arah pelbagai perkara seperti mendapatkan literasi digital, kemahiran dan keupayaan penggunaan digital. Stern 2003 menganggap media digital sebagai suatu teknologi baru untuk mengimport sistem nilai dalam iklan kepada sesuatu yang bermakna di mana kebaharuan merupakan indeks sosial budaya dan mempunyai kuasa perubahan yang signifikan. Habitus dan modal sosial. Modal sosial merupakan perubahan dan peningkatan hubungan dalam jaringan ikatan sosial. Modal sosial juga menekankan kepentingan hubungan kemasyarakatan bagi mengukur posisi ejen atau individu dalam sesuatu lapangan. Bourdieu melihat modal sosial adalah lebih kepada usaha seseorang individu yang diperoleh dari posisi sosial mereka berbanding terkumpul secara kolektif. Habitus dan modal budaya. Bourdieu mentarifkan modal budaya sebagai bentuk pengetahuan, kemahiran, pendidikan dan sebarang kelebihan yang memberi status dan jangkaan yang tinggi dalam masyarakat. Bourdieu berhujah bahawa modal budaya boleh wujud dalam 3 bentuk iaitu embodied state dalam bentuk disposisi minda dan diri, objectified state iaitu bentuk barangan kebudayaan, institutional state iaitu dalam bentuk kelayakan akademik. Modal ekonomi. Modal ekonomi merujuk kepada aset kebendaan yang serta-merta boleh ditukar kepada wang atau hak harta benda. Ia merupakan sumber pendapatan dan aset yang diperoleh oleh seseorang individu. Aset atau sumber pendapatan mesti dilihat sebagai usaha yang berbaloi untuk dicari dalam pembentukan sosial tertentu. Pembentukan model konseptual. Kesimpulan kepada kajian. Konsep-konsep dalam teori pembujukan telah mendapat kritikan oleh pengkaji lepas bahawa ia tidak relevan dalam dunia digital. Namun, terdapat kajian-kajian yang lepas juga mencadarkan supaya tanggapan kreativiti dikaji dalam periklanan AR dan penggunaan konsep tersebut dalam teknologi alam maya. Pemahaman dari sudut habitus membantu dalam kaedah pengukuran yang membeli konsumer Z. Konsep ini akan diuji dalam pengujian sebenar untuk memahami kesan komunikasi persuasif dan habitus konsumer generasi Z dalam konteks periklanan AR. Terima kasih memberi perhatian. Bye.